akan start dulu dengan discussion untuk latihan. Okay, untuk latihan yang telah saya berikan, as I said, jangan share dengan sesiapa. So, you jangan share dengan sesiapa-siapa. Yang ni saya buat khas untuk kelas awak. Jadi, kita nak discuss lah latihan yang diberikan. Okay. Untuk menyediakan awak untuk lab report. Tak apalah, kita discuss latihan dulu, nanti saya akan bagi tahu bila yang bila kita nak buat kamu punya lab test lah. Okay. So exercise eksperimen 3 transport membrane, semua boleh nampak? Boleh, sir. Boleh Okay. So semua boleh nampak, jadi kita nak buat sama-sama lah. Title of the experiment ni transport across membrane. Ini title dia. Dan apakah objektif? Ada dua. To determine the length changes of the potato strip. Kita nak tengok perubahan the length changes, and to determine the tonicity of the solution to set. Bila kata tonicity ada tiga. Sama ada hypotonic, sama ada isotonic, ataupun sama ada hypertonic. Bergantung kepada, tengoklah. Macam mana kita nak tahu, that's why how do we know the tonicity? Kita refer kepada changes in length. Okay, so dalam ni ada dalam cup A, kita ada cup A ada concentration 0.1 molar. Cup B ini kita ada 0.5 molar. Cup C ini ada 0.9 molar. Dan kalau figure ini adalah figure yang telah saya lukis untuk awak supaya awak nampak dalam cup A ini akan ada 3 potato strip, masing-masing initial average dia adalah average initial yang dalam 4 cm, maksudnya ni 4 cm, 4 cm, 4 cm. This one pun 4 cm, 4 cm, ini pun 4 cm, 4 cm. Kemudian somehow eventually final average length untuk yang bila masuk dalam cup lepas 40 minit, after 40 minit, apa berlaku adalah dia bawa keluar strip ini, and then dia ukur dia punya length. Eventually dia dapat the final average length itu adalah 7 cm. Di mana berkemungkinan setiap strip itu length dia adalah 7 plus 7 plus 7. Setiap strip itu dia adalah tambahan 7 cm. Contoh, so kena bahagi 3, you akan dapat dia punya length adalah 4 cm, 7 cm. Manakala dalam strip ini yang dibiarkan dalam solution 0.5 m, final average length dia untuk tiga-tiga ini, bila this one tambah this one bahagi dengan 3, dia akan dapat 4 cm. And manakala dalam cup C, tiba-tiba dia punya average length itu 3 cm. Okay? Tolong, satu benda yang saya nak cakap, ketika awak kira masa awak buat lab report, sila tunjuk calculation. Show calculation. Take note sekarang, saya tak nak ulang banyak kali. Kamu tak buat calculation, saya salahkan. Itu janji saya. Macam mana tunjuk calculation, nak kata average length tu macam mana? Strip 1 plus strip 2 punya length plus strip 3 bahagi dengan 3. So awak masuklah value, let's say 8 tambah 7 tambah 6 bahagi 3, so you akan dapat 7 cm. Yang ni saya nak tengok dan value akhir. Yang ini latihan tak adalah saya nak tunjuk, tapi dalam lab report tolong tunjuk awak tunjuk strip ini. Okey. Yang ni saya nak ajar sikit. Kalau masa awak buat video tu, awak let's say awak dapat length dia 4.2 cm. Contoh, ini yang awak buat. Awak dapat 4.2 cm. Awak tak ingat berapa length yang 3 strip tu. Awak tipu-tipulah sunat. Okey, asalkan let's say 4.3 ke tambah 4.2 tambah 4.2 bahagi 3. Awak tipulah sunat asalkan dapat value dia sama dengan value yang awak dapat. Okay, I tak nak lah kata you kena tipu I, tapi kalau you tak ingat, then make sure you dapatkan final value yang sama. This one tunjuk calculation, sebab dalam rubrik memang awak kena tunjuk calculation. Clear?
Sir, Dia, kalau apanya? dalam bentuk perpuluhan, Kalau bah, apa? mau bundar kah atau kasih pinjam tak? Enggak, kalau dia punya result tu dalam Ambil bentuk satu perpuluhan, titik perpuluhan. mau jadi tiap bundar lah. Kena perpuluhan. Satu titik perpuluhan. Okey, sah. Let's say kamu dapat tu 4.2. 4.2 lah. Kan kamu punya pembaris tu hanya satu titik perpuluhan. 0.1 dia punya sensitivity 0.1 cm. Takkan kamu buat 4.23 sedangkan sensitivity ruler tu adalah 0.1. So kena ambil 4.2 lah ataupun 4.3. Faham Hakim? Faham, sah. Okay, Thank you, sah. welcome. Okay, ambil satu titik perpuluhan. Yang ini latihan, bukan semestinya betul, tidak. Yang ni sereka-reka. Okay, and then you tengok average untuk Kabi 4 cm, average untuk sini 3 cm. Now difference in length. Difference in length, apa formula dia Alif? Alif? Seorang je Alif dalam kelas tu. Hakim lah, Hakim. Ya, sah. Difference in length, apa formula dia? Yang mana tolak yang mana? Final tolak initial, sah. Pandai, okey. Untuk difference in length awak tunjuk final tolak initial 7 tolak 4 sama dengan 3 cm. Awak kena tunjuk, jangan awak bagi value saja. This one 4 tolak 4, 4 tolak 4 sama dengan 0 cm. This one 4 tolak 3 sama dengan berapa ni? 3 tolak 4, sorry. 3 tolak 4, berapa jawapannya? Negatif 1. Negatif 0.1. Kenapa yang awak buat, kalau semua video yang hantar, kenapa yang final ni, bila final ni lagi kecil nilai dia, tolak dengan yang initial, kenapa yang tak buat negatif? Awak kena tunjuklah negatif. Apa yang dimasukkan dengan negatif ini? Band. Decrease in length. Pandai. Negatif ini menunjukkan adanya decrease in length. Ataupun adanya kentang ni makin pendek. Senang cerita, kentang makin pendek. Itu je. Kalau 0 cm, apa yang masukkan 0 cm ni? Kentang tu ada perubahan ke dia punya length? Tiada. Tiada, no change. Tidak, sir. Kalau this one ada plus positif 3 cm, apa yang kita katakan dengan kentang ni? Ada? Ada makin panjang. Ada increase in length. Itu je ceritanya. Changes ini, daripada changes in difference in length inilah yang akan menunjukkan adanya tonicity. So ini yang kita kena tunjuk. Awak kena tunjuk positif ke negatif. Yang tinggal negatif ni kenapa? Saya cakap sekali saja, kalau dalam lab report kamu buat negatif ni, kamu tak terlupa tinggal negatif, tolak markah. Semua ni penalize 1. 3 betul dikira 1 markah. Memang ni ya, that's why saya buat modul ni supaya awak tahu. So in cup A, the length of potato strips is ada apa? Increase ke decrease? Adanya increase. In cup B, ada tak perubahan? The length of potato strip is, ada perubahan tak? Remain unchanged. Tidak, sir. Tiada. So is Tiada. Remain constant. remain constant. Kalau saya suka remain Remain unchanged. constant. Boleh. Remain constant ataupun is no change pun boleh. In cup C, the length of potato strips is apa ni? Decrease. Negatif ni. Decrease. Pandai. Decrease. Daripada sini, you boleh nampak daripada ada penambahan, pengurangan ataupun kesamaan. Daripada sini, you boleh tahu tonicity of the sucrose solution. Kalau tonicity maksudnya, kalau you tengok, kalau disebab, you tengok sini gambar yang diberikan. Length of potato strip ini bertambah. Kenapa? Kenapa length ni boleh bertambah?
Apa yang berlaku? The sucrose solution in cup A agak-agak apa in term of hypo, iso dengan hyper. Hypo. Awak agak-agak sucrose solution cup A itu adalah hypotonic. Okey. Mari kita tengok kepada teori. You kata sucrose solution hypo. Bila kata hypo, apa yang kita boleh katakan dengan water potential berbanding dengan kentang? Water potential dalam sucrose solution ni, tinggi ke rendah water potential? Higher. Tinggi. Tinggi, higher water potential berbanding dengan the cell sap. Okay, sel ini ada lower ke higher water potential? Sel Lower. ada lower water potential. Bila ada water potential, bila dalam sucrose solution ini, dia ada higher water potential berbanding dengan the cell of the potato cell, air akan masuk dari mana ke mana? Air keluar ke air masuk ke dalam sel? Masuk. Air masuk dalam sel. Air akan masuk, water will diffuse from the sucrose solution into the cell via apa? Proses apa ni? Osmosis. Via osmosis. Bila air masuk, that's why air masuk, sel akan terjit, dia akan tolak the cell wall dan sebagainya. That's why size dia akan bertambah sikit. Sebab air masuk, konten bertambah, so panjang pun akan bertambah. That's why awak boleh nampak the length of potato strip itu akan increase kerana apa? Sucrose solution itu hypotonic kepada potato cell. Itu kalau cup A. Kalau cup B awak dapat jawapan 0 cm, apa yang kita boleh katakan dengan water potential of the sucrose solution cell? In term of tonicity, sucrose solution in cup B, apa dia? Hypo ke iso ke hyper? Isotonic. Isotonic. Bila kata isotonic, water potential sama ke, berbeza ke, yang mana tinggi, yang mana rendah? Sama. Water potential sama dengan the solution punya water potential sama dengan water potential dalam sel. Bila water potential sama, apa yang berlaku? Air akan masuk, tetap air akan masuk. Memang akan ada air yang masuk, tetapi air juga akan keluar. Tetapi disebabkan water potential dia sama, maksudnya yang masuk itu sama rate dengan yang keluar. Bila let's say 30 molekul air masuk sama dengan 30 molekul air yang keluar, ada tak perubahan dekat panjang of the sucrose of the potato strip? No, sir. Kalau yang masuk itu keluar sama? Tidak. So there is no changes. That's why dia punya average length itu dikatakan sama. Because the sucrose solution isotonic to the potato cell. Faham? Faham, sir. Faham. What would happen kalau dia sucrose, what would happen dekat cup C ni? Cup C ni you boleh nampak the size of a potato line itu decrease. Kenapa? Sucrose solution itu in cup C adalah Hypertonic. hypertonic. Bila kata hypertonic, maksudnya kalau selukis dekat dalam, tak payah dah siap-siap kan. Kalau kita tengok gambar yang diberikan, as you can see, kalau hypertonic, maksudnya sekarang water potential sucrose solution itu rendah ke tinggi dia punya water potential berbanding dengan sel kentang? Lower. Rendah. Dia akan ada lower water potential. Kentang ini akan ada higher ke lower water potential? Higher. Higher water potential.
Kalau kentang ini ada higher water potential berbanding dengan sucrose solution, jadi air masuk ke air keluar dari kentang? Keluar. Yakin? Keluar ke masuk? Air? Yakinlah, cepat. Air keluar ke masuk? Air keluar dari kentang. Keluar. Pandai. Keluar tu. Air akan keluar dari kentang masuk ke dalam sucrose solution. Bila air keluar dari kentang, konten kentang itu akan berkurang. That's why kentang itu dia akan, kalau dia panjang macam ni, dia akan pendek sikit. Sebab air tadi dah keluar. Bila air keluar, dia akan mengecut, sudah akan memendekkan the size of the kentang. Shrink sikit. Okay, that's why awak dapat average length untuk the potato strip you akan decreased. Daripada the changes in length inilah kita dapat tahu bahawa the tonicity, the sucrose solution itu adalah hyper ke hypo. Awak kena tengok the changes in length ini baru awak boleh deduce, awak boleh summary, awak boleh buat tekaan yang berhemah, tekaan yang pandai sama ada the sucrose solution ini hypo atau hypo. Daripada result yang awak dapat, bukan daripada modul C ni, tidak. Awak kena tengok result yang awak dapat, awak yang kena simpulkan. Tak semestinya, dengar sini, tak semestinya 0.5 molarity itu adalah isotonic. Tak semestinya. Okay, depends on your kentang. Okay, dan tak semestinya 0.1 molarity itu dia adalah hypotonic. Tak semestinya, dia boleh jadi isotonic. Dia depends on the kentang. Tetapi saya akan tengoklah logik ke tidak, daripada situ saya nak tengok lah. And usually 0.9 molarity dia memang hypertonic solution dan size of the potato strand memang akan decrease lah selalunya lah. Okay, good. Next. Again, daripada sini kita tahu, okay, dalam cup A ni dia adalah hypotonic. Cup B, daripada result yang saya dapat, bukan kamu dapat, daripada modul ini, cup B adalah isotonic, cup C ini adalah hypertonic. So kita kena relate dengan teori, kena relate dengan water potential. Tadi saya dah cakap, water potential of solution in cup A lagi tinggi ke lagi rendah daripada potato cell kalau cup A itu hypotonic? Is? Rendah. Water potential Higher. in Higher. solution in cup A is higher. Thank you. Tak apa, okay je. Kalau water potential higher, that's why air itu masuk di solution. Air akan masuk, kentang akan panjang. Okay. Is higher than the water potential in potato cells. Water diffuse out ke into the cell? Water akan diffuse Into the cell. into the cell. Masuk ke dalam sel melalui proses apa? By Osmosis. osmosis. Good. Kalau cup A, kalau cup B isotonic, water potential of the solution and the potato cell sama ke berbeza? Is Sama. sama, is same with. Ni padam salah. The water potential of solution in cup B is the same with the water potential in potato cell. Water diffuse, water ada masuk dalam sel ke? Ada. Ada. Tetapi ada juga yang Keluar. keluar. So water akan diffuse into, kalau saya tulis into saja betul ke? Salah. Water diffuse into and Out. out of the potato cell. Kena tambah at the same rate, dekat kadar yang sama. Tambah sekarang at the same rate. Water diffuse into and out of the potato cell at the same rate melalui proses apa? Osmosis. Osmosis. Itu kalau isotonic.
Kalau hypertonic, sekarang ni solution itu kentang, solution tu hypertonic. Kalau kata hypertonic, dia punya water potential tinggi ke rendah berbanding potato cell? Water potential Lower. Rendah. Lower. is lower. Water potential of solution in cup C is lower than the water potential in potato cells. Jadi air masuk ke keluar daripada potato cell, water Keluar. diffuse. Water diffuse In out. English, Out, Out. of the cell. Out of the cell. of the potato cell melalui proses Osmosis. 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 Okay, good. Condition of potato cells. In cup A, the potato cells become, ini boleh tengok nota. Become apa? Turgid. Rigid. Become Turgid. turgid, segar. Bila air masuk, air sel become segar. Disebabkan air masuk, sel itu segar sangat, the water push the plasma membrane towards the cell wall menyebabkan, that's why dia boleh memanjang lah. Okay, dia akan become turgid, sangat segar. Kalau isotonic, dia akan flaccid, normal je, flaccid. Tetapi in cup C, apa berlaku bila air keluar daripada cell wall? Air keluar daripada plant? Dia akan Plasmolysis. plasmolyze. Dia akan become plasmolyzed. Plasmolysis tu proses. Keadaan dia adalah plasmolyzed. So bila air keluar daripada sel, what happen is that, okay, air tu keluar daripada vacuole. What happen is that sel akan become macam ni. Dia mengecut, tapi disebabkan adanya cell wall, what happen is that bila air keluar, ada akan region of plasma membrane yang melekat dekat the cell wall. Ada yang terputus, jadi dia akan tertarik macam ni. Bukan terputus, dia akan tertarik macam ni. This condition kita panggil plasmolyzed. Okay. Sebab air keluar, dia mengecut. Tapi dia tak boleh mengecut sangat sebab ada cell wall ni. Dia akan attach. In this case, kita panggil plasmolyzed. Okay. Clear? Ya, Clear, sir. This one, kalau awak tengok tonicity semua ni, this one, relation of data ini, dalam lab report, dia berada dalam discussion. Take note sekarang. Okay. In cup A, get settle. Summary. Dalam summary ini dalam lab report adalah apa? Agak-agak Alif. Kalau summary juga merujuk kepada Conclusion. betul. Conclusion. Tolong take note. Okay. First awak kena tulis ni. The objective of this experiment are achieved. Ni satu markah. Kemudian apa yang awak kena buat, awak kena cerita what happened in cup A. Ni cup A. Awak kena cerita apa yang berlaku dekat cup B and awak kena cerita apa yang berlaku dekat cup C. Satu-satu. Jangan cacah merbah. Ikut ayat sebuat. Okay, dalam cup A kita tengok. The length of potato strip immersed in cup A is meningkat ke menurun ke sama je? Is Meningkat. is increased. Increase. Hence the solution, the sucrose solution in cup A is hyper ke hypo ke iso? Hypotonic to the potato cell. Kalau cup B pula, on the other hand, the length of the potato strip immersed in cup B, apa ni? Sini? Remain unchanged. Remains unchanged. Pandai. Remains unchanged. Tulis balik je ayat yang atas. So, the sucrose solution tu adalah Isotonic. isotonic to the potato cell. In contrast, untuk cup C pula, the length of potato strip immersed in sucrose solution cup C has
Decrease. Decrease. So apa yang kita boleh katakan dengan the tonicity of sucrose solution in cup C? Dia adalah Hypertonic. hypertonic. Okay. Kalau cup C ni, kalau dalam cup B contoh, kalau dalam cup B ni awak dapat length yang decrease juga. Somehow. Dalam cup B ni, the length tu decrease. Awak tak ada pun dapat the length yang sama. Okay, awak punya eksperimen length tu decrease. So cup B ini, in term of solution, tonicity, cup B ini punya sucrose solution, dia hyper ke, hypo ke, iso? Hyper. Dia adalah hypertonic. Jadi betul ke kalau B ni awak dapat length decrease and dia adalah hypertonic? Logik ke? Logik. Logik. Yang penting dia bergantung kepada eksperimen. Tak semestinya cup B ni ataupun cup A tu awak dapat jawapan macam saya. Tidak. Dia bergantung kepada awak punya eksperimen. Kalau awak punya eksperimen tu dapat let's say increase, decrease, itu adalah eksperimen awak. Tak salah pun. Jadi dekat part summary ni, dekat conclusion ni, awak ceritalah satu-satu. Cup A ni awak ada increase sebab hypotonic. Cup B ni awak dapat decrease. Awak dapat decrease. Maksudnya cup B also dia juga adalah hypertonic. Cup C pun you dapat result yang menunjukkan decrease in length. So you cakap lagi sekali cup C ni adalah hypertonic. Jangan sekalikan the length of potato strip immersed in cup B and cup C is decrease. Saya kena dengan saya. Jangan gabung B dengan C just because dia orang ada jawapan yang sama tak bermakna boleh gabung. Ini yang awak buat dekat chapter 4, awak jangan buat dalam lab report ni. Saya mengamuk. Memang saya mengamuk. Jujur saya cakap. Cerita cup A, cerita cup B, cerita cup C. Walaupun let's say B and C ni benda yang sama, you tulis je lagi sekali, tak ada masalah. Sebab ada 7 markah yang saya kena cari di sini, di conclusion saja. Okay, take note on this. Awak tulis ini and awak dah mudah ke urusan awak dah ni. Dah bagi jawapan dah sebenarnya. This is the thing that you have to write in the conclusion and tukar saja based on your results. Okay? Clear? Clear, sir. Okay. Sikit lagi sebelum kita, I think kita boleh habis sangat awal hari ni. Precaution steps. Do you use knife? What should you do when using it? Satu precaution step, awak guna knife. Apa yang awak perlu buat masa awak guna knife tu? Awak kena awak kena buat apa? You Be kena careful. be Handling the careful. knife. Always be careful. Itulah ayat penuh. Bila apa? Always be careful when When cutting. using the knife. when using the knife. Good. Apa yang awak gunakan knife tu untuk apa? To cut the potato Bila? strips. During Potato strip preparation. preparation of potato strip. Dah tu je lah. Satu markah. Satu lagi, sebelum potato strip awak guna apa? Awak guna pisau ni untuk buat apa? Potong apa? Potato skin. The syringe. During cutting the syringe strip. Pun boleh. Mana-mana. Always be careful when using the knife during preparation of potato strip. Satu markah, cukup. Now extra practice, kita tengok what is osmosis. Ini jawapan dia sebiji-sebiji. Apa itu osmosis? The apa ni? Kurungan ni apa agak-agak ni? The Water. apa? Water. The net, pandai. The net movement of water molecules across a Permeable membrane. permeable membrane. Sebelum tu ada apa? Semi. Semi. Semi-permeable membrane from a region of Higher. High water. higher water potential to a region with Lower. lower water potential. Menggunakan tenaga atau tidak? Without. Without requiring energy. Ataupun awak tu ayat sendiri,
without using energy. Make sure empat point ini ada. Jangan tertinggal satu pun. Faham? Faham, sir. Okay. In hypotonic solution, an animal cell would, kalau kita letaklah dalam sel ni, dalam super solution ni hypotonic. Bila kata hypotonic, water potential dia adalah tinggi ke rendah? Tinggi. Now kita letaklah sel animal sel PP. Bila hypotonic, apa berlaku? Air masuk ke air keluar? Masuk. Air masuk animal cell. Animal cell ada cell wall ke? No. Tak ada. So bila air masuk banyak-banyak, apa berlaku dekat di sel? Dia akan lyse ataupun dia akan burst. Pandai. Air masuk banyak sangat, tak ada sel wall nak menahan the plasma membrane, eventually apa berlaku? Dia akan dia akan meletup. Air banyak sangat masuk, terkeluar segala konten, nukleus terkeluar, mitokondria terkeluar, air banyak sangat masuk. Dia akan burst ataupun lyse. Okay. Soalan 3, other than length, selain daripada length, panjang, apa lagi parameter yang kita boleh tengok, yang kita boleh ukur, yang paling tepat? Length ni tak tepat sangat, yang lagi tepat. Apa dia? Thickness. Mass ataupun weight. Actually weight ini lagi tepat. Lagi kita nampak perbezaan, lagi kita nampak air punya konten tu berapa gram yang masuk, berapa gram yang keluar. Weight inilah yang actually lagi tepat berbanding length. Kita memang timbang, kita tahu dia berapa. Okay? Berbanding dengan length. Tetapi disebabkan tak semua orang ada penimbang di rumah, that's why kita buat tengok benda yang mudah, iaitu length. Tetapi lebih tepat jawapannya adalah weight. Memang kita boleh nampak berapa gram yang kurang, berapa gram yang maintain, berapa gram yang tambah. Weight ini adalah parameter yang lagi tepat dan kita boleh gunakan di rumah. Kalau tak percaya, awak buatlah. Awak buat, yang belum buat eksperimen, awak ambil length, awak ambil weight. Awak timbang pada masa yang sama and awak ukur pada masa yang sama. So awak boleh nampak weight ini lagi sensitif lah. Ini adalah jawapan yang lagi tepat. Parameter yang lagi tepat untuk kita ukur the water movement in and out of the cells. Okay? Faham? Faham. Okay, faham. Okay, tugas awak dekat dalam tugas awak dekat kita punya classwork ni, apa yang saya nak awak buat, pergi dekat awak punya new laboratory practical, akan ada this one, ada lab report template. Yang ni saya akan tukar nama Yang ni bukan lab report template. Saya baru tahu ini adalah latihan sebenarnya. Ini adalah latihan untuk awak buat sebelum practical test. Yang ini, nampak dia dah kata show calculation. Ni you isi apa yang telah kita bincangkan tadi, you isi di dalam this template. Jawapan yang telah bincang tadi, awak isi dalam template ini. Okey, dan tolong tengok ada satu benda dekat template latihan ini, awak kena letak reference secara APA format. Awak kena letak ni awak cari sendiri, saya tak nak tolong. Awak cari yang bersesuaian yang boleh diletakkan dalam sini. Kalau awak bincang dengan kawan awak untuk reference ini pun saya tak marah lah. Yang ni memang saya halalkan kalau awak berbincang. Maybe awak berpasang ke, kawan awak cari satu, awak cari satu, dan awak bertukar. Ni awak isi siap-siap. Untuk yang this one, awak jadikan dia awak jadikan dia sebagai latihan untuk awak. Saya tak nak check sebab saya dah bincang practice module. Masukkan saja
yang bersesuaian, actually sebuat ini berpandukan yang this one. Sebuat modul ini, I buat this module berpandukan yang lab report template. So you buat and you fill in yourself, jadikan latihan. Cuma nanti untuk lab report dia akan ada template lain. Yang ni saya akan upload lah masa kita nak buat lab report. Apa yang awak boleh buat adalah, takkan saya nak bagi tahu kan. You isi je siap-siap yang ni. Yang ni bukan yang kamu kena hantar, tidak. Kamu isi siap-siap, kamu make sure betul, yang ni kamu buat sendiri. Semak, boleh refer kepada discussion tadi. And then you semak sendiri. Bila saya kata, okay, kita akan buat lab test pada hari Selasa, contoh minggu depan. Okay, kita akan buat Selasa minggu depan. Saya akan upload lab report template baru. Kamu draw the template ataupun kamu print. Kamu isi je balik apa yang kamu dah isi dekat dalam this one ke dalam template yang baru yang saya akan upload. Okay, jimat masa. Saya dah tolong banyak dah ni. Melampau Kalau salah lagi memang aku mengamuk. Sebab saya dah bagi macam-macam dah jawapan kan sebenarnya lah. So nanti awak isi je balik bersesuaian dengan dalam template sini. Jangan hantar yang ini. Kalau saya nampak awak hantar yang ini, saya tak akan pulangkan. Saya akan kosong saja. Okay, saya akan tak tanda lah. Sebab ini bukan untuk yang lab report template yang baru. Nanti saya akan tukar nama file ini. Ini latihan sebenarnya. Saya pun baru tahu, baru diberitahu. Nanti saya akan upload yang barulah yang memang entirely kosong. Tapi nanti awak buat berpandukan yang ini, awak refer dengan yang barulah. Nanti saya akan tunjuklah. Okay, clear? Yes. Clear, sir. Yes, sir. Good. Okay. Satu. Last one, kita nak habis 11.30 Now boleh start dengan yang tu awak boleh simpan. Awak boleh check sendiri, nanti awak isi dalam ni. Sekarang start lagi nanti saya tukar ni lah. Awak boleh terus buat lah. Saya akan rename balik this file. Macam mana nak rename lah. Saya akan buat barulah, nanti saya akan setup baru. Okay, settle. Now saya nak bagi taklimat mengenai assignment. Sila tengok, saya dah upload dekat dalam Google Classroom Tolong dengar betul-betul. Taklimat tugasan. Okey, untuk tugasan punya arahan awak boleh buka di kitanya Google Classroom yang sangat tersusun ini. Detail, perasan. So you pergi dekat atas sekali akan ada SB 015 Biology Assignments. You klik dekat sini akan ada materials, akan adanya arahan. Okay, this one. Okay, you boleh bacalah nanti. Cuma mari kita bacalah. Okay, this one. Untuk biology assignment, ini dia. 15% it should be individual. Awak baca ada tiga soalan, satu case study 1, satu case study 2, satu case study 3. Case study 1 ini mengenai DNA replication, Case study 2 mengenai case 2 and 3 mengenai transcription and translation. Okay? This work should be done, it can be typed or it can be handwritten. Kamu boleh type ataupun handwritten and should be submitted as PDF file. Cuma untuk kelas saya wajibkan handwritten, jangan type. Saya nak kamu tulis, you kena handwritten, handwrite, submit as PDF file. Okay, submit dekat Google Classroom, nanti saya akan sediakan. Satu. Cuma yang kedua, masa kamu balik college, kamu kena hantar kamu punya yang kamu dah tulis ni, hantar dekat saya. Memang kamu hantar secara PDF, tapi saya nak kamu hantar juga depan-depan, face to face. Maksudnya sekarang lepas awak siap, you simpan and send to me. Nanti saya akan minta wakil kutipkan ataupun you hantar sendiri. Send to me. So awak kena bawa ke college awak punya this one. Okay? Selain daripada assignment awak kena bawa balik college, awak punya lab report yang tadi pun, awak punya lab report yang nanti saya akan upload pun, awak kena bawa balik college, awak kena hantar dekat saya. Memang awak akan hantar dalam Google Classroom, ya.
Tapi saya nak juga salinan yang awak buat tu. That's why saya nak awak bawa juga selain daripada assignment. Okay, include details such as name, metric number, tutorial class and lecture note in front of the cover. Cover tadi saya dah upload. Okay. Cuma awak tengok di sini tarikh yang penting. Pada minggu hadapan, lagi 2 minggu. Gitu. Minggu hadapan Pada Jumaat minggu hadapan, 1 Oktober awak dah kena hantar draft. So dalam tempoh 2 minggu awak dah kena hantar draft. Draft itu apa? Sini saya nak beritahu. Draft ini bukannya conteng-conteng Awak conteng-conteng memang saya campak depan muka awak. Draft ini adalah jawapan yang awak nak hantar. Jawapan yang awak hantar. Basically, sebiji macam mana awak nak final submit awak punya assignment, macam itulah awak kena hantar draft. Kemas, bersusun, cantik. Boleh dibaca dan kemas. You hantar saya cacah merba guna pensel, awak nak saya mengamuk, awak buat. Draft make sure proper. Sebiji macam awak nak hantar dekat submit last sekali. It should be proper and use pen. I tak nak explain lebih, you boleh fikir sendiri. Okay, that's why saya release hari ni disebabkan draft awak 1 Oktober. That's why saya bagi tahu assignment hari ni. Sebab awak akan start dengan translation pada esok ataupun hari ni. Okay, kenapa? Mari kita tengok. Dan kalau awak tengok juga, lepas 2 minggu, lepas setanda awak punya draft, kalau saya rasa ada pembetulan, saya akan hantar balik. And then, kalau dekat sini final submission 2 Oktober, tukar. Kak Sir nak kamu hantar dekat seminggu lagi awal 15 Oktober. Lagi sebulan lah kiranya. Take note sekarang. Lagi 3 minggu. 1 Oktober awak hantar draft. 15 Oktober awak kena hantar the final submission. By right masa ni awak dah balik KML. Okay, masa ni awak dah balik KML lah. Okay. Week 12 kot I think. Ya. Week 11. Masa cuti tu. Awak kena hantar ni masa cuti lah. Tapi jangan risau, bendanya pendek saja. That's why saya minta awak hantar awal sebab benda dia tak banyak sangat, okay? Lepas habis awak hantar assignment, lepas habis awak hantar lab report, lab ni semua awak akan lega, percayalah cakap saya. Siapa yang nak buat video, awak dah settle video. Okay, 10-10 dah dalam tangan awak. Awak hanya perlu buat lab report. Lab report pun kita dah bincang dah tadi sebenarnya. Awak hanya perlu tulis balik. Cukup time bila saya suruh awak buat the lab report, awak hantar yang template kosong, awak tulis tangan and then awak hantar dekat settle. Tinggal assignment ni saja. That's why saya buat ni seminggu supaya balik KML awak dah tak fikir dah benda ni, kita boleh fokus kepada exam. Exam pun kita tak tahu lagi bentuk dia macam mana, okay? Bla bla bla, ini awak kena tengok content kena ada bla bla bla, kena ada letak references, APA format juga. Now kita nak tengok dia punya assignment lah. Untuk case study 1 ini wajib buat. Case study 1 wajib buat. Semua orang akan ada case study 1. Tengok task dia. By using table, list down the enzyme and protein, stately precise in which steps each enzyme protein is used and include their role in the DNA replication. So basically, awak kena buat table. Dia kata apa? Awak kena list down the enzyme and protein, state precisely in which steps. Ada 3 step replication, iaitu apa dia? Initiation lagi? Elongation dan? Termination. So awak kena buat table lah. Enzyme, function, and steps. Itu je. Macam tadi, sebiji macam dalam skema tutorial yang kita buat tadi. Awak buat enzyme, function, and step. Itu je. Dan satu. Itu saja tugas yang pertama A. And then below, kalau awak dapat ni,
free marks dapat 18 markah. Kalau you buat ni betul, you akan dapat 18 markah secara percuma. Step B ni, apa yang awak kena buat? Awak kena tengok gambar yang diberikan. You have to look at the gambar yang diberikan. Kemudian gambar ini dia ada bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini awak kena identify the steps. Below ada diagrams that show DNA replication. They are not in any particular order. Diorang ni bukan dalam sequence. Each number in the box is an event in DNA replication. Setiap number yang diberikan itu adalah steps dalam DNA replication. Tetapi dia tidak ikut flow. Jadi apa yang awak kena buat? Kita dah tuliskan step dekat sini. Awak hanya perlu isi saja, tengok gambar, masukkan number yang explain the process. Okey, awak kena cari DNA helicase. Step dia DNA helicase that unwind the DNA strands. Awak kena cari dekat gambar ini, gambar atas ini, nombor mana yang menunjukkan dia unwind the DNA strand. Awak kena cari, lepas tu awak sendiri buatlah. Maybe nombor, let's say lah, maybe nombor, contoh awak rasa nombor 2. Awak tulislah bawah ni dekat nombor 2. Jadi, untuk yang B, apa awak kena buat? Awak kena lukis balik this. Awak kena tulis dan buat balik kotak ni, redraw table, dan awak kena redraw table ni ikut sequence ni sebiji-sebiji. Awak jangan buat DNA helicase awak letak bawah. Memang kena dengan aku. Awak kena copy sebiji-sebiji macam ni, copy ni balik, copy. And then awak isilah jawapan awak dekat kotak tepi ni. Kemas. Okey? Kemas tu memainkan peranan kepada saya. Saya sangat pentingkan kemas. Okey? Jangan awak dah buat satu baris, sila awak buat satu baris. Dah tu tulisan tu buruk, awak garis and awak terus buat baris kedua, awak tulis ayat ni. Kalau dah tahu tulisan tak cantik, at least selanglah satu, tulis balik kat bawah. Jangan kedekut kertas, saya tak suka orang kedekut. Okey? Kemas. Redraw table, isi jawapan dalam ini. Maksudnya sekarang semua orang akan ada jawapan yang sama lah. Kalau betul. Kalau tak betul, adalah nanti. Okay. Ingat, case 1 ini semua awak buat table. This one table untuk list enzyme, function and steps. Baca balik arahan. And then yang di bawah ni awak redraw balik the table and awak isi dia punya number, the steps of the process. Case 1 semua wajib buat. Okay. Kemudian untuk soalan kedua, awak diberi pilihan case 2 ataupun case study 2 ataupun case study 3. Untuk kelas saya wajibkan awak buat case study 2. Jangan tengok case study 3, awak tak payah buat. Saya nak awak semua buat case study 2. Awak buat yang case study 2 dan awak menggunakan sequence hormon A. Awak kena pilih satu sequence hormon. A, B atau C. Tetapi untuk kelas saya nak awak buat sequence A. Jangan tengok sequence lain. Hanya buat sequence. Awak jangan buat tiga-tiga. Kena dengan aku. Apakah tugasannya? Choose only one gene sequence from the above. In this case, A sequence. And find out the process involved in the production of hormone. Explain each process briefly. Awak kena explain. In your explanation, you must include the name of the process, definition, steps and enzyme ataupun types of RNA involved, and you kena include the sequence of the product in each process. Dia nak daripada DNA ini, awak kena transcribe kepada mRNA dan awak kena translate. Kemudian ketika transcription ni awak kena explain apakah nama transcription, apakah steps involved in transcription, apakah enzyme involved in transcription dan apakah daripada gene sequence hormone A ni apa yang awak akan dapat. Kalau ini adalah gene template strand, apakah dia punya, kalau ini adalah gene, apakah dia punya mRNA, nak tengok apa mRNA sequence-nya. Kemudian daripada mRNA sequence ni dia akan adanya translation. So awak kena explain apakah itu translation,
apakah step involved in translation, apakah tRNA, RNA akan involved in translation, daripada mRNA ni apakah polypeptide change dia, itu yang awak kena buat dalam case study 2. Sangat simple. Nanti awak habis je translation, awak akan tahu benda ni actually sangat simple. Okay, so ingat case study 2, case study 1 wajib buat. Untuk case study 2, awak buat gene sequence A dan ini yang awak kena buat. 16 markah. Dia kata dia kata essay tak perlu lebih 250, tak payah 250, jangan tengok 250 ni banyak sangat saya pun tak nak baca. Dan untuk menyediakan awak untuk eksperimen untuk case study 2, maka dengan itu awak sila buat untuk next week kita nak bincang, sila buat assignment module practice yang this one. Ada dekat dalam sini, sila buat this alat latihan yang telah saya berikan. Sila buat, kita akan bincang minggu hadapan. Dan jangan share. Ini specifically untuk case study 2. Case study 1 semua ada dalam nota. Case study 2 saya nak awak buat modul yang telah saya berikan ini. Okey. Dan kalau ini yang awak kena include dalam di dalam case study 2 lah. Dia dah bagi sequence, awak transcribe apakah sequence dia, apakah nama proses. Kemudian daripada sini adanya translation. Alamak, terlepas tak bagi tahu. Dan tepi ni awak kena bagi tahulah apa nama prosesnya, apakah definitionnya, apakah steps dia, apakah enzyme. And then this one apakah dia. Itu je. Simple sangat. Silap ke tak tipu? Saya tak tipu. Okay? Okay, kita dah cover transcription. Nanti untuk translation, you tengok the lecture. Kalau saya jadi awak, saya dah habis je tutorial, setiap tutorial saya akan terus buat ni latihan. Dan next week kita akan discuss this module practice. Okay? Dan ini tolong simpan, jangan bagi tahu sesiapa. Saya tak akan bagi skema tak boleh. Saya akan discuss saja dalam kelas. Clear semua? Clear, sir. Yes, sir. Okay, ingat itu saja. Alright, itu je. Buat case study 2 sequence A dan untuk menyediakan awak setelah sediakan modul praktis di dalam Google Classroom. Yang ini, modul praktis ini lengkapkan dan nanti kat sini awak kena isi dia punya amino acid tu di dalam ni. Use 3 letter code, awak kena isi di dalam bulat-bulat ni. Kita awak akan faham lah apa yang saya masukkan bila awak lepas tengok lecture. Awak kena buat isi dia ni kat sini lah. Macam mana awak nak translate ini, awak tengok amino acid table Google. Semua awak boleh Google sendirilah amino acid table. Amino acid table and then awak tengok dia punya codon ni, awak translate. Tengok codon, translate. Yang ni kita akan bincang sama-sama. Tetapi tengoklah kalau serajin. Tapi ini yang di semalam. Okey, satu benda lagi. Untuk translation, main steps involved. Untuk yang kedua, elongation ni, elongation nanti dia ada 3 steps. Yang ada lagi tambahan 3 step. Awak hanya state saja. In elongation, there are 3 steps. Apakah 3 steps itu? Awak state. Sekian. Ada 3 step awak kena kat sini lah. Okay, awak kena tambah je kat sini. Still pun nak tambah. Tapi kamu tambah dekat tepi lah. Okay. Itu saja. Tak perlu nak explain. Main step involved, nombor 1 apa? Initiation in transcription. RNA polymerase bind to the DNA. Recognize chromosome. Tak payah. Hanya state saja apa step dia. Initiation, elongation. Itu saja yang kena buat. Cukup. Simple je assignment. Ini adalah arahan dia. Tolong tengok. For my class only, answer case 1 and case study 2, use gene sequence for hormone A. True answer should be handwritten, write on paper, scan or you may use note app. Do not share the module with anyone. Yang ni awak print sendirilah. Yang ni awak print sendiri, tetapi dalam jawapan nanti all these awak kena dalam full scap. Tolong buat dalam kertas yang bergaris lah. Kalau awak buat dalam A4, kalau awak pengemas tak apa, tapi jarang saya jumpa orang yang buat dalam A4 yang kemas. So tolong buat, buat kemas-kemas. Jangan kedekut kertas Nanti saya mengamuk, serius saya akan mengamuk sebab saya dah tolong banyak. Okay?
Sekejap, saya nak save. Stop recording.